Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Hari ini sebenarnya dari awal kita tak sempat kita nak kongsikan. Hari kedua di tahun 2023 ni, pasti ramai juga dalam kalangan anda yang nak tahu apa antara jangkaan-jangkaan dalam pelbagai aspek dan juga bentuk untuk tahun 2023. Dan kalau tadi kami dah kongsikan dari aspek fashion ya, selepas ni kami nak kongsikan juga dari pelbagai aspek-aspek yang lain, khususnya dari sudut ekonomi, kesihatan, cuaca, rambut dan macam-macam lagi. Okey, kalau awak sendiri, kalau kita nak santai-santai sekejap lah. Kalau awak sendiri bagi fashion, apa yang awak jangkakan untuk tahun 2023 ni? Saya rasa fashion ni selalunya dia akan kembali pada zaman yang satu kitaran yang lama. Kalau kita perasan apa yang dikongsikan oleh Fatimah tadi, mungkin kalau kita lihat gaya warna dan juga fashion tu lebih kepada zaman retro atau 70-an dan juga 80-an yang kembali. Mungkin kita boleh pakai baju mak kita, nenek kita. Betul. Sekarang ramai yang mengikut trend vintage. Tapi apapun kita nak terus membincangkan mengenai jangkaan tahun 2023 dari sudut cuaca, kewangan dan juga kesihatan. Dan untuk itu kita bersama dengan Puan Lucia Enggong selaku pengarah bahagian latihan teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat tahun baru dan selamat datang, Puan. Okey, dan kita juga bersama dengan Fiza, Datuk Dr. Nur Hayati Rusli selaku Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Puan bersama dengan kami, dan di hujung sana Fiza. Kita juga bersama dengan Encik Samsudin Kadir selaku Perunding Kewangan Peribadi. Selamat datang, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Alhamdulillah. Semoga tahun baru ini membuka lembaran baru dan juga memberi nafas baharu buat kita semua. Dan ini mungkin menjadi kerisauan, kebingungan juga dalam kalangan rakyat Malaysia. Maklumlah, saban hari kita dah kongsikan apa yang dikongsikan oleh Met Malaysia tentang keadaan cuaca. Kami juga sentiasa cakna, kita kena tahu, nak keluar kena tengok keadaan cuaca, apa yang dikongsikan dan sebagainya. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan untuk tahun 2023 ini, apa yang harus dijangkakan khususnya dari sudut cuaca sekurang-kurangnya sehingga bulan 3 tahun ini. Okey. Terima kasih saudari Fiza, saudari Sugita. Terima kasih atas jemputan kepada Jabatan Meteorologi Malaysia ke program Wanita Hari Ini. Kita bersyukur kita dapat menyambut tahun baru tanpa sebarang amaran hujan lebat. Ya, betul kan? Betul. Ya. So untuk tahun ini kita tahu bahawa cuaca di Malaysia dipengaruhi oleh dua monsun monsun timur laut dan juga monsun barat daya. Monsun timur laut biasanya berlaku pada bulan November hingga bulan Mac tahun berikutnya, dan monsun barat daya pada sekitar bulan Jun sehingga bulan September. So Pak Lehan monsun-monsun tersebut kita dipanggil fasa peralihan monsun. Fasa peralihan monsun juga memberi kesan kepada corak cuaca di Malaysia. Pada masa sekarang ni kita masih berada di fasa monsun timur laut. Jadi untuk yang bulan hingga bulan Mac bulan November hingga bulan Mac kita Januari ke Mac ni kita masih berada dalam monsun timur laut. Jadi kita masih menjangkakan kita boleh menerima hujan lebat. Hujan lebat berikut daripada luruan monsun, angin sejuk daripada benua Siberia. Walaupun sekarang kita nampak cuaca baik, tapi kita kena ingat bahawa monsun timur laut tu masih aktif. Belum habis lagi. Belum tamat lagi. Ini yang orang kata sediakan payung sebelum hujan kan. Jadi maksudnya sehingga hujung bulan Mac ni kita akan terus melalui fasa monsun timur laut. Jadi kalau nak pergi bercuti, kalau nak keluar rumah, anak-anak nak pergi sekolah ni, mungkin boleh sediakan payung kecil letak dalam beg untuk kalaulah berlakunya hujan dan sebagainya, kita boleh ada perlindungan. Betul. Dan kalau kita lihat memang topik mengenai perubahan cuaca ataupun climate change ni memang sering kali dibincangkan. Di Malaysia sendiri banjir tahun ini adalah banjir yang paling teruk Puan, kalau kita lihat di data-data akhbar. Baik, kita nak bertanya kepada Datuk sendiri berkaitan dengan topik ataupun jangkaan kesihatan. Kalau kita lihat tahun 2022, pastinya kita semua masih lagi ada kerisauan berkaitan dengan COVID-19 yang dibawa dari tahun 2019. Dan saya sempat juga membaca analisis daripada World Health Organization, katanya ada monkeypox, COVID, kolera di beberapa negara. Jadi kalau kita di Malaysia ni, mungkin Datuk boleh kongsikan apa yang kita dah boleh ketepikan buat tahun 2022 dan apa yang dijangkakan dari sudut kesihatan tahun 2023.
jika kita lihat, kita tahu bahawa sekarang kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19, kita belum lagi endemik, dalam transition period. Dan untuk 2023 ini, kita jangka bukan hanya penyakit berjangkit, tapi kita juga melihat dari segi peningkatan kes-kes penyakit tidak berjangkit. Yang ini yang kita panggil double disease burden lah. Selain daripada itu, kita juga concern mengenai kes-kes yang emerging, new emerging disease, ataupun yang baru muncul. Contoh macam COVID-19 adalah penyakit yang baru muncul, penyakit baru yang muncul. Begitu juga penyakit re-emerging ataupun muncul semula. Contoh macam TB, leprosi dan sebagainya. Dan untuk ini kita lihat bahawa sebagai contohlah penyakit tidak berjangkit tadi yang kita kata, contoh macam diabetes atau macam manis, kita ada hypertension yang tinggi, kita ada obesiti dan sebagainya, penyakit jantung. Kita lihat dari segi kajian yang dibuat oleh KKM atau NHMS, National Health Meteorology Survey 2019, kita dapati bahawa katalah sekarang ni kajian ini dilakukan di kalangan populasi rakyat Malaysia yang dewasa. Daripada katalah satu daripada 5 orang rakyat Malaysia adalah dikesan adalah mengidap diabetes mellitus. 1 daripada 3 adalah hypertension ataupun kencing darah tinggi. Dan 1/2 ratio dia adalah obesity. So ini antara penyakit yang tidak berjangkit yang kita agak concern, yang kita khawatir, yang mana memerlukan saringan segera. Maknanya kita kena detect awal supaya kita dapat buat intervensi yang selanjutnya dan sebagainya. Ini baru penyakit tidak berjangkit. Ini belum lagi penyakit mengenai mental illness, kerusingan, depression dan sebagainya. Mana perkara ini perlukan saringan awal. Itu pesanan kita ialah early detection. Maknanya kena datang buat saringan awal supaya kita dapat membuat saringan awal. Bila kita identify sama ada penyakit berjangkit atau tidak berjangkit, kita akan buat intervensi ataupun rawatan, kaunseling dan sebagainya supaya mengelakkan komplikasi daripada berlaku keterukan, masuk hospital dan mungkin kematian. So selain daripada penyakit berjangkit tidak berjangkit, kita juga tadi Puan ada maklumkan mengenai isu perubahan iklim, cuaca dan sebagainya. Di mana kita baru-baru ini mengalami monsun timur laut dan menyebabkan banjir yang berlaku. Alhamdulillah lah pada 29 Disember kita telah pun semua PPS kita telah ditutup. Jadi di sini kita tahu bahawa sekarang ini dalam fasa pasca banjir. Tetapi kita juga dapat makluman bahawa kita masih kena siap siaga. Kemungkinan berlaku another episode banjir. Buat masa ini untuk semasa kita pasca banjir, bahawa contohlah kita sama ada di peringkat Kementerian Malaysia ataupun komuniti, mereka telah mula mencuci rumah sebagainya. So antara kita kena fikir ialah apakah penyakit yang mungkin boleh menjangkiti seorang itu semasa pasca banjir. Contohnya macam sekarang ni ialah penyakit melibatkan lepas banjir banyak sampai sarap keliling. So ini menyebabkan tempat pemiakan nyamuk Aedes. Ini yang kita risau penyakit demam denggi. Dan kita tahu bahawa demam denggi adalah salah satu penyakit bawaan vektor. Jadi kita kena pastikan bahawa tidak ada tempat-tempat takungan air yang menyebabkan nyamuk ini hidup, pembiak dan kemudian akan bawa jangkitan kepada manusia dan sebagainya. Ini contoh satu penyakit demam denggi. So ini kita kena tahu. Yang kedua adalah segi apabila kita nak cuci rumah, kita perlu pakai perlindungan diri. Contoh pakai boot yang sesuai, pakai glove yang sesuai supaya kita dapat mencegah daripada dapat jangkitan melalui ini. Dan banyak lagi penyakit yang berkaitan yang kita kena tengok. Bukan hanya penyakit ini tapi penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit. Begitu juga isu-isu berkaitan bencana alam sebagainya. Datuk punya jawapan tu jawapan yang sangat-sangat lengkap dan juga padat saya kira kan, yang memberi saya kira membuka mata kita untuk tahun 2000. Kita selalu sebutkan Sugi, apa yang azam kita, apa matlamat kita untuk tahun baru? Kesihatan ini sangat-sangat penting untuk kita sihat supaya kita juga boleh menjaga insan-insan di sekeliling kita. Bukan saja kita cakna tentang penyakit-penyakit yang baru muncul, tapi penyakit-penyakit yang tak berjangkit seperti yang Datuk katakan tadi. Dan Cik Samsudin, bila kita bercakap tentang faktor ekonomi pula, kita telah pun memasuki fasa tahun 2023 ini. Tahun lepas, rata-rata orang katakan tahun depan, iaitu tahun 2023, dijangkakan dunia akan mengalami masalah ekonomi global dan tidak terkecuali negara juga yang akan turut terkesan. Jadi untuk jangkaan ekonomi bagi tahun 2023 ni, apa sebenarnya yang harus kita jangkakan di hari kedua tahun 2023 ni? Benda yang pertama yang kita dapat lihat dan mungkin akan berterusan sepanjang tahun ini adalah kadar inflasi yang akan tinggi. Maksudnya kos barangan keperluan, sara hidup dengan gaya hidup memang akan tinggilah sepanjang tahun ini, ya. Kecuali kalau let's say ekonomi kita bertambah baik, mungkin dia turun. Dan satu lagi yang kita dah sedang menanti bulan ini juga adalah kenaikan kadar OPR, ya. Kadar OPR itu sebenarnya adalah untuk menangani inflasi. Sebab kalau tak dinaikkan, inflasi itu akan lagi tinggi. So bukan kat Malaysia ya, seluruh dunia sekarang ini menaikkan kadar OPR. Dan kita akan jadi yang tertinggi. Pada saya rasa kuartal pertama tahun ini kita akan menanggung kadar OPR yang tertinggi lah. Okey. Ya, sepanjang tahun, dan mungkin itu adalah yang terakhir harap-harap.
InsyaAllah sebab untuk mengurangkan kadar inflasi. Itu yang akan berlaku, dan untuk bisnes saya rasa mungkin dari setengah bisnes akan terjejas dan setengah bisnes tak akan terjejas lah. Bagi yang bekerja di sektor swasta kena get ready, dan mungkin saya rasa 2023 ni dia tak akan jadi seteruk yang PKP 2020, tapi dia akan memberi kesan kat sebahagiannya. Jadi bagi yang mana yang yang akan terkesan lah, terutama dalam ekonomi tertentu mungkin yang ekspor lah, sebab negara luar pun akan mengambil langkah berjaga-jaga dari segi ekonomi, maknanya dia akan mengimport lebih kurang berbanding banyak. Jadi kita yang mana saja syarikat yang melibatkan diri dengan membuat ekspor, yang itu kita sebagai pekerja akan lebih terkesan lah. Lebih terkesan, dan juga harga rumah apa semua, sebab mungkin harga rumah tak naik sangat, tapi sebab kos pembiayaan akan naik sebab OPR naik. Jadi bagi pada wanita di luar sana, beli rumah tetap kena beli tahun 2023, jangan tak beli. Sebab banyak kita tengok masa PKP itu banyak perceraian, dan banyak wanita pun tidak membuat persiapan untuk beli rumah. Jadi maksudnya bagi masih ada pekerjaan, bagi saya wanita, rumah jangan. Sebab ramai hantar mesej nak kena tangguh ke setahun lagi. Kadang-kadang orang tengok ekonomi tak okey. Kita tangguh boleh, tapi harga rumah tak akan tunggu kita. Ke beli rumah tapi guna duit suami. Itu yang terbaik. Itu terbaik. Bijak. Kejap lagi kami nak tanya kepada Encik Samsul. Mungkin ada yang tertanya-tanya, tahun ni nak mulakan bisnes boleh ke? Kalau nak beli rumah, apa aspek yang perlu dititik beratkan? Apapun, kita nak teruskan dengan perbincangan kita. Pagi tadi saya membaca satu artikel yang mengatakan penguin di seluruh negara dunia mengalami ancaman disebabkan climate change. Jadi saya nak tanya kepada Puan Lucia, kongsikan berkaitan dengan bagaimana keadaan di negara kita Malaysia sehingga bulan Mac. Tapi apa yang akan berlaku jangkaan selepas bulan Mac itu, Puan Lucia? Okey. Seperti yang kita dengar tadi sekarang ni kita berada dalam monsun timur laut sehingga bulan Mac So kalau ikut klimatologi cuaca hujan lebat tu akan beralih ke kawasan pantai kawasan barat Sarawak, negeri Sarawak. Walau bagaimanapun hujan lebat tu masih boleh berlaku di pantai timur pantai timur Semenanjung. Okey, daripada monsun timur laut tersebut negeri Sabah juga terkesan especially terutamanya di kawasan pantai timur. Okey. Monsun timur laut berakhir pada bulan Mac. Kemudian kita akan mengalami fasa peralihan monsun. Fasa peralihan monsun ni cuaca lebih dikaitkan dengan ribut peti. Ribut peti, hujan lebat, angin kencang lah. Kadang-kadang terutamanya kita boleh tengok di seluruh negara lah pattern ni. Di pagi hari cuaca cerah, baik. Tetapi sebelah petang tu kita mengalami tiba-tiba kita akan mengalami ribut peti beserta hujan lebat dan angin kencang lah. Kemudiannya sehingga tinjauan yang dikeluarkan oleh model-model iklim di dunia peringkat antarabangsa menunjukkan jangkaan sehingga bulan Jun. Okey, tadi kita monsun timur laut sehingga bulan Mac. April hingga Mei adalah fasa peralihan monsun, peralihan monsun. Kemudian kita setakat Jun tu awal bulan monsun barat daya permulaannya kita seperti biasa kita akan mengalami keadaan yang lebih kering berbanding dengan monsun-monsun yang monsun lain dengan peralihan monsun tersebut. Sama lebih kurang. Yes. Panas. Jadi lebih kering. Jadi kalau kita tengok model-model tadi model iklim menunjukkan bahawa keadaan cuaca kita yang sehingga bulan Jun ni adalah seperti biasa, normal, pada paras normal Alhamdulillah. Cuma diramalkan di bahagian Sabah timur Sabah akan mengalami sedikit
hujan sedikit kelembapan tu sedikit di atas melebihi paras normal. Baiklah. Okey, jadi maksudnya kalau kita nak merancang untuk pergi percutian dan sebagainya mungkin pada selepas raya haji tu bulan 6 tu kita dah boleh rancang lah sebab keadaan cuaca tu lebih kering. Jadi dah bolehlah kita nak pergi mungkin nak mula merancangnya daripada sekarang segi. Lepas ini kita nak tanyakan dari aspek kesihatan dan juga ekonominya tentang haruskah kita masih lagi takut, perlukah kita bersedia tentang COVID-19 ini dan apakah perancangan-perancangan terbaik anda sebagai seorang wanita untuk tahun 2023 ini dari sudut ekonomi khususnya. Tapi kita nak berehat dulu seketika. Kembali selepas ini.